Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni dapat kita sekali lagi memeriahkan bulan Ramadan yang berkat pada 1444 Hijrah ini. Mudah-mudahan kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ni sepatutnya Ustaz lain, Ustaz Safidin, tapi last minute tak dapat datang, jadi terpaksalah pemain simpanan menggantikan sementara lah, ambil lebih kurang 5 minit atau 10 minit kerana tu Haji Amin dah buat keluar meja ni kan. Jadi dah keluar, tak elok masuk balik, jadi saya ambil lah masa lebih kurang 5 minit atau 10 minit untuk kita sama-sama ingat memperingati. Tazkirah ni maknanya peringatan. Jadi tujuan diadakan tazkirah ni supaya kita ingat perkara-perkara yang kita dah lupa. Jadi untuk tazkirah saya pada malam ni, saya nak sebutkan beberapa perkara yang berkaitan dengan ibadat di sepanjang bulan Ramadan kita ini. Pertama sekali, tuan-tuan semua, Nabi SAW sebut dalam hadis, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berdiri, yakni qiyamul lail, pada malam-malam Ramadan, Allah Subhanahu wa dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan segala dosa-dosanya yang telah terdahulu. Yang dimaksudkan dengan qiyam Ramadan ini, kata ulama, ialah sembahyang tarawih. Jadi kelebihan sembahyang tarawih, Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa kita yang telah dahulu dengan sembahyang tarawih yang kita laksanakan. Tetapi ada dua syarat yang Nabi SAW letakkan. Syarat yang pertama, imanan, mesti dalam keadaan beriman. Apa makna iman? Al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi. Iman ialah membenarkan dengan hati. Maksudnya dalam hati kita, kita percaya dan yakin tiap-tiap janji Allah Subhanahu wa taala itu pasti Allah Taala bagi. Kalau Allah Ta'ala kata macam ni lah dapat. Kalau Allah Ta'ala kata begitu, begitulah dapat. Mana kita yakin, tak ada kita ragu-ragu, iya ke dapat macam ni, tak. Dalam keadaan kita yakin kepada Allah. Syarat yang kedua, wahtisaba, mengharapkan. Maknanya kita penuh pengharapan pada Allah. Penuh hati kita ni bulat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sembahyang tarawih tiap-tiap malam ni, hati kita bulat harap pada Allah Ta'ala. Bukannya nak benda lain. Bukan kerana pasal dia meriah, bulan lain tak meriah. Bukan pasal ikut trend, orang datang kita datang, orang tak datang kita tak datang. Bukan pasal nak jumpa kawan-kawan. Bukan pasal nak itu nak ini, macam-macam lah tuan-tuan semua. Atau nak mori kan. Mori macam-macam ada sekarang, Alhamdulillah. Bagus juga. Saya cakap dengan Ustaz Faizal 3 malam lepas, Ustaz Faizal kata tiap-tiap malam menu best-best. Boleh dikekalkan dengan cara yang macam ni lah, cara potluck ni kan tak? Jadi insya-Allah boleh jimatkan pendapatan ataupun kutipan tabung surau itu boleh dijimatkan. Tapi maknanya balik kepada asas, kita buat sembahyang tarawih itu kerana mengharap kepada Allah je. Bukan kerana nak benda lain, bukan kerana tujuan lain, bukan kerana itu, kerana ini, dok tuan-tuan semua. Maka Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita yang telah dahulu. Dosa kita ni tuan-tuan semua banyak. Banyak dosa tuan-tuan semua. Siapa tak ada dosa? Kullu bunu Adam khata'un. Tiap-tiap
anak Adam itu bersalah. Ini buat dosa. Tuan-tuan buat dosa, saya buat dosa. Hak tak buat dosanya Nabi dengan para malaikat je. Dan dosa kita pun kita tak tahu banyak mana. Mungkin tuan-tuan duk rasa dosa saya sikit, dosa tuan-tuan banyak. Tapi mungkin hakikat sebaliknya dosa saya banyak lebih pada tuan-tuan semua. Kan? Kita tak boleh tengok pada penampilan seseorang. Dan akaun dosa seorang ni tak ada siapa tahu. Dia bukan macam akaun bank. Akaun bank cukup bulan kita boleh tengok statement kita, Allah habis 10,000 hilang. Allah masuk 20,000. Itu akaun bank. Akaun dosa tak tahu tuan-tuan semua. Tak tahu. Saya pun tak tahu, tuan-tuan pun tak tahu. Tetapi kata Nabi SAW, khairul khatta'in at-tawwabun. Yang sebaik-baik orang yang bersalah ini ialah orang yang bertaubat pada Allah SWT. Jadi kita ni dosa banyak. Jadi tu tujuan datang nak sembahyang tarawih ni. Tapi malam manakah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa-dosa kita? Malam ni ke? Malam esok ke? Malam lusa ke? Malam tulak tuling ke? Malam mana satu Allah Ta'ala nak ampun? Sembahyang tarawih hak mana Allah Ta'ala nak ampun? 2 rakaat pertama ke? 2 rakaat kedua ke? 2 rakaat ketiga ke? Wallahu a'lam. Jadi sebab itu tuan-tuan semua sembahyang tarawih ni tak boleh, bukan tak boleh, maknanya kalau kita bolehlah jangan tinggal. Kalau tak buat di surau pun buat di rumah. Tak semestinya sembahyang tarawih ni kita buat di masjid dan surau. Sebab sibuk orang ni tak sama tuan-tuan semua. Saya mungkin sibuk cara saya, tuan-tuan sibuk cara tuan-tuan semua. Ada hak kerja malam, ada hak kerja siang. Ada hak kerja siang, malamnya penat. Ada hak kerja malam, siangnya tak penat. Jadi ada yang boleh sembahyang tarawih di masjid, ada tak boleh sembahyang tarawih di masjid. Dan tuan-tuan semua, tarawih ni bukan semestinya lepas isyak gini tuan-tuan semua. Tarawih ni bila-bila masa boleh buat. Dan selepas isyak buat tarawih ni hak banyak di Malaysia dan seluruh alam. Lepas isyak buat tarawih ni, apa kata ulama? Min bid'il kusala. Daripada benda bid'ah orang-orang malas, kata ulama. Oh, kita malas belaka tuan-tuan. Gitu. Sebab ulama-ulama tarawih mereka tuan-tuan semua tengah malam tu, 2/3 malam tu. Pukul 3 pagi tarawih. Boleh tuan-tuan semua? Cuba malam esok kita lepas isyak balik dulu tuan-tuan semua, tarawih kita pukul 3. Boleh try test sekali lah. Kan? Mana tahu. Tapi tuan-tuan semua tak ada orang. Majoriti di Malaysia tarawih lepas isyak. Lepas isyak tarawih, lepas isyak tarawih. Tetapi tuan-tuan semua tak semestinya lepas isyak. Syarat tarawih pertama dia kena masuk waktu. Bila masuk waktu tarawih? Masuk waktu tarawih selepas kita nak sembahyang tarawih ni dah sembahyang isyak. Kalau kita tak sembahyang isyak, tak masuk lagi waktu tarawih. Ini kena ingat tuan-tuan semua. Siapa mari ke sini, dia mari-mari Tok Imam dah selesai sembahyang isyak. Tok Imam pun sembahyang tarawih. Tok Imam sembahyang tarawih, dia pun sembahyang tarawih dengan Tok Imam. Kata dia tak apalah, isyak karanglah balik buat kat rumah. Tarawih tak boleh, tak reti aku. Nak subhanal malikil ma'bud, Tu Haji Amin seorang je reti benda tu. Aku tak reti nak buat benda tu, dia kena ikut Tu Haji Amin kata dia. Jadi dia pun sembahyang tarawih. Sembahyang isyak dia tak sembahyang. Tarawihnya tak sah. Ingat tarawih tak sah. Siapa tak sembahyang isyak, dia sembahyang tarawih, tarawih dia tidak sah. Kenapa tarawih tak sah? Kerana dia belum lagi masuk waktu tarawih. Masuk waktu tarawih selepas kita sembahyang isyak. Walaupun sembahyang isyak kita tu bukan dalam waktu isyak. Misal kita musafir jamak takdim. Masuk maghrib, kita sembahyang maghrib, lepas sembahyang maghrib sembahyang isyak terus. Boleh dah sembahyang tarawih. Subhanal malikil ma'bud. Orang tengok malikil ma'bud apa baru lepas maghrib. Maaf lah cik, saya dah sembahyang isyak. Saya jamak takdim. Boleh. Syaratnya dia mesti sembahyang isyak. Kemudian tuan-tuan semua, lepas sembahyang isyak tadi, dia berlanjutan sembahyang tarawih tu sampai ke subuh pagi besok. Tuan-tuan bangun qiyamul lail sekarang. Tuan-tuan sembahyang tarawih. Boleh. Saja aku sembahyang tarawih 2 rakaat.
kerana Allah Ta'ala. Bawa masuk sembahyang lain. Sajaku sembahyang tarawih serta sunat wudu. Sunat wudu dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Tarawih dia tak boleh masuk dalam benda lain. Macam tu tuan-tuan semua. Jadi kalau tuan-tuan bangun qiyamul lail sekarang, tuan-tuan boleh sambung tarawih lagi. Tarawih ni maksimum dalam mazhab Syafi'i 20 rakaat. Paling sikit 2 rakaat, paling banyak 20. 8 ni sederhana. Tuan-tuan boleh buat sampai 20, tapi majoriti orang di surau-surau sekitar kita ni buat 8. Tapi tak semestinya 8. Boleh buat sampai 20. Maksimum dia 20. Jadi buatlah. Bangun sekarang, qiyamul lail, sajaku sembahyang tarawih 2 rakaat serta sunat wudu. Sajaku sembahyang tarawih 2 rakaat serta sunat taubat. Sunat taubat dia boleh masuk dalam sembahyang lain. Sajaku sembahyang sunat tarawih serta solat hajat. Solat hajat boleh masuk dalam sembahyang lain. Tapi tarawih dia tak boleh masuk dalam sembahyang lain. Macam mandi wajib dengan mandi sunat hari Jumaat. Tuan-tuan hari Jumaat berjunub. Pukul 11 pagi berjunub. Tahulah pasal apa berjunub. Tapi bukan bulan Ramadan lah. Bulan Ramadan tuan-tuan nanya 2 bulan puasa. Jadi berjunub nak pergi sembahyang Jumaat, kita sunat mandi junub. Mandi sunat Jumaat dan mandi junub. Mandi junub kena mandilah. Mandi junub tu wajib. Sunat Jumaat tu sunat. Tuan-tuan mandi sekali je. Mandi sekali dia masuk dua-dua. Saja aku mandi junub serta sunat Jumaat. Berapa? Saja aku mandi junub serta sunat Jumaat. Lepas tu 2 rakaat. Jangan pasal tu. Mana ada rakaat. Saja aku mandi wajib serta sunat Jumaat kerana Allah Ta'ala je lah. Takkan 2 rakaat mengikut imam lah. Itu je lah. Dia masuk tuan-tuan. Ada benda boleh masuk. Jadi pagi sekarang bangun, sembahyanglah sunat tarawih boleh sambung. Bila dah, tapi kalau kita dah sembahyang witir sekarang dengan Tok Imam. Kenapa nak sembahyang witir dengan Tok Imam? Kerana nak ambil fadilat dalam hadis riwayat Ibnu Majah, kalau tak silap saya. Nabi SAW sebut, siapa yang mendirikan malam, yang ni qiyamul lail, ini sembahyang tarawih. Siapa sembahyang tarawih bersama dengan imam sampai akhir, sampai habis witir lah. Sampai imam selesai, jangan balik sehingga si imam selesai, maka ditulis sebagainya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Mana tuan-tuan sembahyang sampai witir habis, malaikat tulis pahala qiyamul lail daripada maghrib tadi sampai ke subuh besok. Sebab tu jangan balik. Jadi kita dah sembahyang witir, selesai sembahyang witir 3 rakaat, kita pun bangun qiyamul lail sekarang. Jadi bila dah bangun qiyamul lail sekarang nanti, tak perlu lagi sembahyang witir dah. Kerana Nabi SAW sebut, la witrana fi lailatin, tidak ada 2 witir pada satu malam. Jadi kita dah sembahyang witir, cukup dah. Tamat setakat tu, lain bangun malam sekarang, sembahyang benda lain dah lah. Jadi tuan-tuan semua begitu. Sembahyang malam ni, kalau boleh jangan tinggal lah bulan Ramadan ni. Lepas tu sembahyang sunat duha. Lepas tu sembahyang sunat rawatib. Sunat rawatib ni ada 22 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat lepas zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat sebelum isyak, 2 rakaat selepas isyak. Campur semua 22 rakaat. Jadi kalau boleh bulan Ramadan ni buat semua 22 ni. Kalau tak larat juga, jangan tinggal yang muakkad. Muakkad ada 10. Muakkad ni maksudnya Nabi SAW tak pernah tinggal. Ada sunat rawatib muakkad. Nabi tak pernah tinggal. Apa 10 rakaat yang Nabi tak pernah tinggal? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Tak ada 4 kan? Ni 2 saja. Dan lagi 2 tadi tu yang tak muakkad. 2 rakaat selepas maghrib dan 2 rakaat selepas isyak. Dan untuk makluman tuan-tuan semua, 2 rakaat selepas isyak lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat tarawih. Jadi sebab itu kalau tuan-tuan mari nak semayang, lepas semayang isyak, tuan-tuan jangan duduk
tunggu sembahyang tarawih saja. Sembahyang ba'di isyak tu. Sembahyang ba'di isyak 2 rakaat dengan 2 rakaat tarawih, pahalanya lebih besar lagi sembahyang ba'di isyak. Tapi kadang-kadang setengah orang dia tak buat ba'di isyak. Jadi kita buat sembahyang sunat banyak-banyak di bulan Ramadan ni. Banyak lagi lah amalan yang lain, baca Quran, sedekah dan sebagainya. Itu bagi ke ustaz lain lah, malam besok, malam lusa pula. Jadi saya malam ni fokus tu je lah. Amalan tarawih jangan tinggal, kerana Allah Ta'ala ampunkan dosa kita dahulu. Dan bangun malam, semayanglah 2 rakaat atau 4 rakaat. Kalau dah sembahyang witir, tak perlu lagi sembahyang witir dah. Sunat rawatib 22 rakaat. Kalau tak dapat 22, sekurang-kurangnya 10 tu jangan tinggal bulan Ramadan. Bulan lain pun jangan tinggal juga, tapi boleh. Bulan Ramadan ni lagi-lagilah jangan tinggal, kerana besar fadilat dan kelebihannya. InsyaAllah pahalanya nanti kita akan tebus di akhirat nanti. Akhirat nanti kita tengoklah. Tengok atas timbangan, banyak pahala. Tu nak tengok di situ nanti. Sekarang ni tak nampak. Bila nak timbang nanti baru tahu. Situlah manusia akan menyesal. Kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, manusia akan menyesal di akhirat 2 tempat. Tempat pertama dekat nak mati. Malaikat nak cabut nyawa ni, malaikat datang tayang video kita semua daripada sejak kita balik sampai ke hari tu. Kita pun tengok semua, Allah menyesalnya. Malaikat dah cabut nyawa dah, tak boleh dah hidup balik. Menyesal kali kedua ketika ditimbang. Amalan kita ditimbang tu menyesal. Allah, pasal apa aku tak sembahyang sunat dulu? Pasal apa aku tak sembahyang tarawih dulu? Pasal apa aku tak sembahyang perhabis sekali dengan imam? Pasal apa aku tak sedekah? Pasal apa, semua itu tak ada gunanya lagi. 2 tempat kita akan menyesal di akhirat besok-besok. Mudah-mudahan kita tak jadi golongan yang menyesal lah. InsyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Setakat itu sajalah tuan-tuan semua, segala peringatan ganti ya. Wallahu alam, aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.